Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak bincang topik kalau pesakit marah-marah, apa yang petugas kena buat, petugas ambulan kena buat lah. Sebelum kita bincang topik ni, saya bawa anda ke Museum Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di APM Georgetown, Lebuh Raya PEEL, PEEL. Okey, jom ikut saya. Kita pergi melawat Museum Angkatan Pertahanan Awam. Satu-satunya dalam Malaysia ni. Habis-habis PKP nanti kena mai. Tak mai rugi. Okey. Bangunan lama. Bangunan British. Okey. Masuk-masuk nanti anda akan nampak bangunan 2 tingkat. Tingkat pertama kita buat pejabat. Tingkat yang kedua ni kita buat museum. Okey. Dan antara aset-aset yang ada dekat museum ni, okey. Ini yang masih kita guna lah, masih beroperasi. Okey, jom kita pergi museum. Museum ni dekat mana ni? Oh. Okey, so kalau nak main museum ni macam mana? Kena tulis surat. Okey, tulis surat dekat pegawai pertahanan awam daerah. Dan pegawai pertahanan awam daerah tahulah berapa orang nak main, bila nak main, pukul berapa nak main, tarikh dia bila, kan? Kemudian barulah kita akan sediakan tour guide untuk dekat museum. Nampak? Nak museum ni kena nak tangga sikit. Okey. Nombor satu-satunya museum pertahanan awam kat Malaysia ni. So kena mai. Jangan tak mai rugi, Kalau singgah Penang tak mai rugi. Ni museum dia hari Ahad kita tutup. Tapi kalau nak buat lawatan boleh. Hari Ahad pun boleh, kita arrange. Ada tour guide lagi. Okey. So lebih kurang museum dekat atas ni. Nak suruh hangpa mai tu. Kita kalau ada lalu Penang, kita tengok museum ni dekat mana. Okey. So Museum Pertahanan Awam Malaysia. Percuma, tak ada bayaran apa-apa. Tulis surat je dekat bos. Nanti bos tahulah berapa orang nak mai, pukul berapa nak mai, apa semua. Dia akan sediakan satu petugas atau beberapa petugas untuk buat lawatan tu lah. Okay. So seterusnya, okay, kita nak bincang pasal kalau kita keluar kes dengan ambulan, tiba-tiba pesakit marah-marah, apa yang kita nak buat. Okay. So dia macam kita main psikologi sikit dengan pesakit ni. Okay. Baik, saya duduk dulu, kita bincang sama-sama. Okay. Anda pun boleh bagi anda punya ni kat sini. So sama-sama kita bincang macam mana nak buat kalau pesakit marah-marah. Okay. Alright. Apa-apa boleh komen dekat ruangan kat bawah tu lah. Kita tengok sama-sama. Okey. So macam mana kita nak tengok komen? Okey. Kita dah. Okey, apa-apa boleh komen dekat bawah. Okey, hari ni kita nak cerita tentang pesakit kalau dia marah-marah, untuk petugas ambulan ni apa kena buat. Okey, pesakit ni dia kalau macam contoh Kemalangan Jaya Raya, dia nak terima tu, sementara dia nak boleh terima tu, dia akan melalui beberapa fasa lah. Okey, ada juga yang dia panggil fasa denial. Denial maksudnya lepas aksiden tu dia jadi menafikan. Alamak, kalau boleh elok ni, kalau dia kalau aku tak lalu jalan ni tadi tak kena aksiden. Dia denial. Dan yang kedua, dia jadi anger. Dia jadi marah. Pasal apa aksiden? Nak raya dah ni, aksiden pula dah. Berapa duit pula nak keluar, nak repair kenderaan dan sebagainya. Dia jadi marah. Yang marah tu yang silap-silap dia marah dekat petugas ambulan. Padahal kita pergi nak tolong dia. Kita pergi niat bagus nak tolong dia, tapi dia marah pula dekat kita. Dia marah kita, dia kata pasal apa hang pegang-pegang. Pasal apa pegang pun tak bagi dah. Apa pun tak bagi dah. Dia dalam keadaan marah. Okey. So kalaulah dia macam contohlah dia tengah marah kan. Kita pun kalau kita suruh dia duduk mungkin boleh kurang sikit marah. Kita pun kata cik duduklah dulu apa semua. Pasal apa nak duduk? Hang siapa nak suruh duduk? Dia kata macam tu pula. Dia dalam keadaan marah lagi kan. Yang ketiga, dia bargaining. Dia
tawar menawar. Dia kata dalam hati dia akan fikir, "Oish, kalau lah tadi tak lalu jalan ni, mungkin tak accident, ataupun kalau lah tadi keluar awal tak kalu, mungkin tak accident," dan sebagainya lah. Yang keempat, dia akan depression. Dia diam saja. Yang tu mungkin dia depressed lah. Kalau boleh, dia tak mau accident tu berlaku, kan? Yang kelima, baru dia boleh terima. Okey lah, aku terimalah kodak dan kadar benda nak jadi, kan? Tak boleh nak buat apa dah tertulis, kan? Kalau nak terima tu, dia boleh semuanya 5 peringkat lah. Denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Macam tu. Penafiat, marah, tawar menawar, sedih dan penerimaan. So dia boleh bertukar. Dia nak marah dulu pun boleh, dia nak tawar menawar dulu pun boleh, dia nak depression dulu pun boleh. Okay. Stage tu boleh bertukar-tukar lah. Ikut orang, ikut dia punya ni lah, keadaan dia masa tu lah. So kalau pesakit marah dekat petugas, apa yang petugas kena buat? Contoh dia marah kat saya, pasal apa sentuh-sentuh ni? Pasal apa sentuh-sentuh? Pasal apa nak suruh saya duduk? Hang siapa, dia kata, kan? So kalau dia dah aim kita yang first kena marah, kita tak payah explain apa pun dekat dia. Kita tak payah explain apa pun kat dia. Kalau kita cuba explain pendek pun dia tak terima, explain panjang lagi dia tak terima. Sebab dia dalam keadaan marah, dia dah aim kita. So kita tahu dia dah aim kita, kita pun minta maaf, kita keluar. Orang lain pula akan rawat dia. So kita tak akan rawat dia dah. Bagi kawan lain pula rawat dia, kita tukar pesakit ke, ataupun kita tukar tugas. So bila kita tukar, then dia punya kemarahan akan reda. Kalau kita stay dengan dia akan terus marah, takut dia akan jerit-jerit, image kita akan jatuh lah. Okay? So kalau boleh, contoh dia dah aim kita tukar dengan kawan. Kawan pun kena faham lah, okay, ni dah aim dah ni, so mesti kena tukar. Sebab kalau tak tukar, lagi bising-bising, kan? So tukar dengan kawan. Yang tu cara pertama. Cara kedua, kalau tak jalan juga, bising lagi, gaduh lagi, cakap macam-macam lagi, boleh panggil in charge. In charge pi kat dia, then in charge kena take serious apa yang dia nak cuba cakapkan. Dia kena, in charge ni dia kena lebih mendengar daripada bercakap masa tu. Dia kena dengar sepenuh perhatian. Okay? In charge tu, dia kena bagi sepenuh perhatian dekat apa yang kawan tu cuba nak cakap. Yang kedua, kalau boleh, in charge tu buat catatan sikit. Apa yang kawan ni cakap, apa yang dia nak, tak puas hati dan sebagainya. Bila pesakit nampak in charge tu serius, ambil dia punya aduan, serius dengar apa yang dia cakap, kemungkinan dia akan lembut. Daripada nak saman, terus tak saman. So baguslah untuk kita, okay? Daripada nak buat tindakan mahkamah, tak jadi buat tindakan mahkamah. Sebab dia tengok kita ni bersungguh-sungguh ambil aduan dia, dengar apa yang dia nak cakap. Kadang orang marah ni, mereka nak kita dengar apa yang mereka nak cakap sahaja. Contoh, okay, dia nak dengar, dia nak kita dengar apa yang dia nak cakap sahaja. Kalau kita pun lawan cakap dengan dia, dia jadi tak syok lah. Lagi problem. So yang pertama tadi, anak buah tadi tukar orang. So kita tak mau bising-bising lah. So tujuan kita tukar orang tu supaya dia tak aim kita lah. Yang kedua, kalau tak jadi juga, in charge ambil peranan. Dia serius mendengar dan menulis apa yang diadukan. So bila dia serius mendengar, menulis apa yang diadukan, kemarahan pesakit tu boleh reda lah, dan sebagainya. Okay? Lepas tu jangan kita gaduh balik dengan dia kalau boleh lah. Sebab dalam keadaan yang gawat ni, yang panas ni, tengah duk gaduh-gaduh ni, okay, kalau kita bising balik kat dia, terus daripada tak mau sama jadi saman lah. Yang tu yang kita tak mau. Kita nak win-win situation. Dia menang, dia dapat luah apa yang dia cakap. Kita pun menang sebab kita tak disaman, tak diambil tindakan mahkamah dan sebagainya. Untuk jangka masa panjang kita menang. Walaupun masa pendek kita nampak macam kita menyerah kan. Macam kita give up, ni sebenarnya bukan menyerah. Sebenarnya kita bertolak ansur supaya end of the day kita menang.
menang dari segi tak kena tindakan mahkamah, tak kena saman dan sebagainya. Okey. So semoga kita semua ni bijak menangani kes-kes macam ni lah. Okey, saya banyak pengalaman kita tengok. Saya sendiri pun biasa kena. Baru je turun ambulans, saya keluar ayat, teruknya mangsa ni. Keluar ayat macam tu saja, kawan dia attack terus. Dah tahu teruk, buatlah kerja cepat-cepat, angkatlah dia cepat-cepat. Padahal kita kena periksa dia dulu. Ada kecederaan dekat leher ke, cederaan turunan belakang ke, baru kita boleh bawa dia ke atas stretcher kan. Tak boleh terus angkat stretcher, kena check dulu tulang belakang dan sebagainya. So kawan tu jadi marah sangat-sangat. And then situasi sangat tegang. Abang polis kita sempoi. Abang polis kita backup kita. Dia datang rapat dengan kita supaya tak ada benda yang diingini berlaku lah. Abang polis tak cakap apa pun. Dia cuma datang rapat saja. Dan yang kawan tadi yang marah-marah tu cool down. Macam tu lah. Kita pun terus buat kerja cepat-cepat, hantar ke hospital. Ada juga yang kawan lain yang saya tengok, dia minta mangsa duduk. Kita nak rawat dia, kan, kita nak buat rawatan dekat dia, kita minta dia duduk, senang kita nak buat rawatan. Tapi dalam keadaan dia marah tu, bila kita suruh dia duduk, dia tanya, pasal apa suruh aku duduk? Kan, pasal apa suruh duduk? Hang siapa? Lebih kurang macam tu lah maksud dia, kan. Siapa yang nak suruh kita duduk macam tu, kan? Pesakit dalam keadaan marah. Ada juga situasi macam tu. Yang tu memang terus dia anggota terbabit tukar dengan kawan dia. So bila kawan lain mai, yang kawan lain mai, padahal kawan tu yang kedua tu dia pun suruh duduk juga, boleh dengar. Sebab dia aim yang first. Yang first suruh duduk tak jadi, tukar orang lain. Okey, kawan yang lain, tak apa, saya tengok luka. Macam ni kita duduk boleh, saya tak nampak lah kepala ada luka ni. Then yang kedua tu dia boleh dengar. So yang pertama tadi, bukan dia kata dia kalah dan sebagainya, dia tolak ansur. Dia dah tahu dia dah jadi aim, so dia tukar dengan kawan lain. So kawan lain akan tolong adjust benda ni. Tolong adjust supaya pesakit tak terus marah. So keadaan terkawal lah masa tu. Yang tu yang kita nak. Okay. So lebih kurang macam tu lah cara-cara kita nak handle pesakit yang marah dengan petugas ambulans. Semoga kita semua dilindungi semasa bertugas. Terima kasih kerana menonton.